بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. Diriwayatkan dari Abi Qatadah, katanya Abdullah bin Matrif berkata, ada kalanya kamu bertemu dua jenis manusia. Satu jenis manusia yang banyak berpuasa sunat, banyak sembahyang sunat, dan banyak juga sedekahnya. Tetapi yang satu lagi tidak melakukan amalan sebanyak itu, tetapi dia mempunyai pahala yang lebih banyak daripada orang yang pertama tadi. Lalu ditanya kepadanya, wahai Abdullah, kenapa perkara ini boleh terjadi? Lalu dia berkata, orang yang jenis kedua ini, golongan yang kedua ini, dia mempunyai sifat warak. Warak maknanya dia cermat dan hati-hati dalam hidup dia daripada melakukan sesuatu yang haram ataupun sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah dan harga diri dia. Diriwayatkan juga dari Umarah, katanya, lamma tawajjaha Abdullah ibnu Rawahah nahwa qaryati Mu'tah qala ya Rasulullah awsini qala innaka taqdumu ardan as-sujudu biha qalilun fastakthir min as-sujudi biha. Qala zidni qala uzkurillaha fa innahu aunun laka ala ma tatlub. Fawalla thumma raja'a ilayhi faqala ya Rasulullah zidni qala uzkurillaha ta'ala fa inna Allah ta'ala witrun yuhibbul witra. Qala zidni qala na'am la ta'jaz in asya'ta asran an tuhsina wahidatan. Dari Umarah, katanya, apabila Rasulullah mengutuskan utusan yang diketuai oleh Abdullah bin Rawahah menuju ke satu peperangan di Mu'tah, maka sebelum berangkat Rasulullah memberi kata-kata semangat kepada para tentera ini. Lalu Abdullah bin Rawahah berkata, wahai Rasulullah, sila beri satu pesanan kepada saya supaya saya boleh ingat pesanan tersebut dan saya boleh amalkan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Abdullah, kamu akan pergi menuju suatu bumi di mana tidak ramai orang sujud padanya. Kerana orang Islam di Mu'tah pada ketika itu terlalu sedikit, jadi tak ramai orang sembahyang. Fastakthir minas sujudi biha. Jadi bila kamu sampai di sana, banyakkan sujud
banyakkanlah bersembahyang. Lalu kata Abdullah, zidni, tambah lagi, beri lagi nasihat kepada saya, beri lagi pesanan kepada saya. Lalu Nabi berkata, selalulah mengingati Allah, banyaklah berzikir kepada Allah, kerana dia boleh memudahkan kamu dalam urusanmu. Dengan kamu mengingati Allah, Allah akan pasti ingat kepadamu, maka akan mudahlah urusanmu. Lalu dia pun berangkat memulakan perjalanannya. Tiba-tiba dia patah balik, menghampiri Rasulullah sekali lagi, dan dia berkata, ya Rasulullah, zidni, tambah lagi ni pesanan kepada saya. Lalu Nabi kata, selalulah mengingati Allah, menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Fa inna Allah ta'ala witrun yuhibbul witra. Tuhan tu satu, ganjil, tunggal, dia suka kepada benda yang ganjil. Lalu Abdullah berkata, zidni, tambah lagi pesanan kepada saya. Lalu Nabi berkata, ya, pesanan aku kepadamu, jangan kamu merasa lemah dan berputus asa dengan dosa dan sesuatu kesalahan yang kamu lakukan. Kerana satu kebaikan akan diganda dengan 10 kebajikan. Jadi hadis ini menggambarkan betapa bersungguhnya para sahabat meminta pesanan dan peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi pula dia tak suruh benda-benda yang payah. Dia suruh benda yang mampu dibuat oleh orang yang berkenaan. Seterusnya, Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taqabbalu minni sittan admanu lakumul jannah idza hadastum fala takdzibu wa idza wa'adtum fala takhlufu wa idza i'tumintum fala takhunu wa ghaddul absarakum wahfazu furujakum wa kuffu aydiyakum wa arjulakum anil harami tadkhulu jannata rabbikum. Nabi kata, terimalah daripada aku ini 6 perkara. Aku jamin, bila kamu terima 6 perkara ini, pasti kamu akan masuk syurga Tuhanmu. Peliharalah 6 perkara ini. Yang pertama, Nabi kata, idza haddastum fala takzibu. Apabila kamu bercakap, jangan sekali-kali kamu berbohong. Jadilah orang yang sentiasa benar dalam percakapan. Wa idza wa'adtum fala takhlufu. Begitu juga bila kamu berjanji, jangan kamu menyalahi janji, jangan kamu mungkir janji. Jadilah orang yang menepati janji. Wa idza tu'mintum fala takhunu. Apabila diberi amanah, diberi sesuatu tugas, diberi sesuatu kepercayaan, jangan kamu khianat kepada amanah dan kepercayaan orang kepadamu. Kemudian Nabi kata, wa ghaddul absarakum, dan jagalah pandangan matamu, jangan melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Peliharalah mata, lihatlah sesuatu yang dibenarkan oleh agama.
Kemudian Nabi berkata, wahfazu furujakum, peliharalah kemaluanmu. Jangan kamu berzina, jangan kamu merendahkan aurat. Apabila kamu buang air besar, air kecil, basuhlah dengan suci. Wa kuffu aydiyakum wa arjulakum anil harami, dan halanglah tanganmu dan kakimu daripada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tadkhulu jannata rabbikum. Maka apabila 6 perkara ini kamu lakukan, maka pasti kamu akan memasuki syurga Tuhanmu. 6 perkara ini ada 6 perkara yang mudah, yang mampu dilakukan oleh manusia. Bukan sesuatu yang berat yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Agama yang diajar oleh Nabi adalah agama yang sesuai dengan fizikal manusia. Seterusnya Al-Hasan meriwayatkan dari Imran bin Husain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Allah Ta'ala, abdi addi maftaradtu alaika takun min a'badin nasi wantahi amma nahaituka anhu takun min awra'i waqna bima razaqtuka takun min aghnan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, sebagaimana yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata, wahai hamba-Ku, wahai manusia, addi maftaradtu alaikum, tunaikanlah apa yang telah aku perintahkan, apa yang telah difardukan kepada kamu. Apabila kamu menunaikan perkara yang difardukan oleh Allah, maka kamu menjadi hamba yang taat, hamba yang soleh. Wantahi amma nahaitukum anhu takum min au ra'in wa akna bima razaqtuka takum min aghnan nas. Itu yang kedua. Tuhan kata, wantahi amma nahaitu, berhentilah, tinggalkanlah apa yang aku larang, yang aku larang daripadamu. Nescaya kamu akan menjadi orang yang wara', orang yang cermat dan berhati-hati dalam hidup. Waqna bima razaqtuka takum min aghnan nas, jadilah orang yang memadai, orang yang bersyukur dengan rezeki yang aku kurniakan kepada kamu. Nescaya kamu akan menjadi manusia yang kaya jiwanya, tak menjadi orang yang tamak, tidak menjadi orang yang berdengki. Jadi di antara sifat yang terpuji ialah kita ada rasa memadai dengan kurniaan Allah. Ada sifat wara', malu untuk melakukan sesuatu yang mungkar, malu untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Kemudian Al-Fudail bin Iyad, seorang ulama yang terkenal, dia berkata, 5 tanda kebahagiaan. 5 tanda kebahagiaan seseorang manusia. Apabila dia ada 5 perkara ni, jiwa dia bahagia. Yang pertama, keyakinan terhadap Allah dalam hati dia. Dia yakin dengan janji Allah, yakin dengan perintah Allah, ada keyakinan dalam hati. Kemudian ada sifat wara'. Wara' ni dia meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhah, yang tak pasti halal ataupun haram.
Dia tinggalkan yang itu. Dia ambil yang benar-benar halal. Dia malu untuk melakukan sesuatu yang hina. Ini warok. Dan zuhud ni, dia ramai orang kita keliru. Zuhud maknanya dia tidak meletakkan dunia ni benda yang paling besar dalam hidup dia. Bukan zuhud tak ada harta. Kalau zuhud tak ada harta, tak betul. Orang yang paling zuhud adalah Nabi. Semua Nabi-Nabi zuhud. Nabi Sulaiman kaya, adakah dia tak zuhud? Lepas Nabi, orang yang paling zuhud adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada yang kaya-kaya, jutawan, zuhud, tapi harta bukan matlamat. Dia guna harta untuk buat kebajikan. Boleh harta dia bersyukur kepada Tuhan. Jadi kalau kita kata harta, cari harta banyak tu tak zuhud, tak betul. Sebab sahabat Nabi ada yang kaya-kaya. Bahkan ada ulama yang kaya-kaya macam Imam Hanafi. Kaya. Kemudian zuhud maknanya kita tidak meletakkan dunia sebagai matlamat. Kita ada harta, kita bersyukur. Dan Tuhan sebut dalam Quran, wala in syakartum la azidannakum. Apabila kamu bersyukur dengan nikmat kurniaanku, aku akan tambahkan kepadamu. Tuhan akan tambah nikmat. Nikmat ni macam-macam. Tuhan berkat umur, Tuhan tambah kesihatan, Tuhan tambahkan harta, macam-macam kebaikan yang akan diberi oleh Allah apabila seseorang itu bersyukur. Kemudian kata Fudail bin Iyad, kamu ada perasaan malu. Bila ada sifat malu nak melakukan maksiat, malu nak meninggalkan perintah Tuhan, malu nak melakukan sesuatu yang boleh menjatuhkan harga diri, yang menjatuhkan maruah, dan ada perasaan takut kepada Allah, maka apabila perkara ini ada dalam diri seseorang, maka hidup dia akan bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Sebaliknya kata Fudail bin Iyad, 5 daripada tanda-tanda kecelakaan, tanda-tanda manusia celaka. Yang pertama, qaswatul qulub, kerah hati. Makna kerah hati ni tak boleh terima nasihat. Orang nasihat dia tak boleh terima. Orang beritahu sesuatu yang baik, dia rasa payah nak buat. Orang cerita benda ni haram, perkara ni tak baik, dia rasa payah nak tinggal. Dia rasa seronok buat benda tak baik. Ni penyakit kerah hati. Bila orang ada penyakit ini, itu tanda orang itu mempunyai jiwa yang celaka. Kemudian tidak ada sifat malu pada mata dia. Tak ada rasa malu nak buat sesuatu. Apa yang terlintas dalam hati dia tu dia buat. Tak fikir panjang. Tidak ada perasaan malu. Tak malu ke Tuhan, tak malu pada manusia. Kemudian rakus, tamak terhadap dunia. Tamak dengan harta benda dunia, tak pernah bersyukur. Boleh, kalau boleh harta, boleh apa yang dia nak, dia gembira, tapi tak bersyukur pada Tuhan, tak rasa berterima kasih kepada Tuhan. Kalau tak boleh, dia akan kecewa, mengeluarkan kata-kata yang tak baik. Ini tanda manusia celaka. Banyak angan-angan, usaha tak ada,
Angan-angannya banyak. Seterusnya, dia tidak memadai dengan apa yang dikurniakan oleh Tuhan. Seorang ulama berkata, aku hairan dengan beberapa sikap yang ada pada diri manusia. Aku hairan pada anak Adam yang tertipu dalam 5 keadaan. Yang pertama kata dia, aku hairan terhadap orang yang memiliki kelebihan dunia. Dia kaya, dia gagah, macam-macam benda yang dia perlukan di dunia ni dia ada. Tapi dia bakhil, kedekut nak guna. Kadang-kadang ada orang tu, dia terlalu kedekut, nak guna untuk diri dia pun kedekut. Kata Hakim, aku hairan dengan manusia yang seperti ini. Kemudian aku hairan dengan manusia yang pandai berbicara, cakap pandai, tapi selalu mengikut hawa nafsu dan mengabaikan peringatan Allah. Nafsu dia ikut, hak Tuhan suruh dia tak buat. Cakap pandai, yang tu halal, yang ni haram, yang tu boleh, yang ni tak boleh. Tapi dia tak buat apa yang dia cakap. Bijak mengeluarkan kata-kata, tetapi lupa pada peringatan Tuhan. Cakap banyak, tapi tak baca Quran. Kemudian yang ketiga kata dia, aku juga hairan dari orang yang sihat. Tubuh badan sihat segar, tapi malas untuk melakukan ibadat. Nabi pernah pesan, irtanin khamsan qabla khamsin, rebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Antara Nabi kata, muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, waktu lapang sebelum marinya sibuk. Kemudian waktu hidup sebelum tibanya kematian. Tapi kata Al-Hakim, aku hairan dengan manusia yang nak sangat badan sihat, jaga kesihatan, macam-macam dia buat untuk jaga kesihatan. Tapi apa guna kalau badan sihat tidak taat pada Tuhan? Badan sihat tidak ada amal soleh. Alangkah ruginya manusia seperti ini. Alangkah baiknya kalau badan sihat, dengan kesihatan yang ada, dia berterima kasih kepada Tuhan. Tanda dia terima kasih, dia ucap Alhamdulillah. Itu terima kasih dengan lidah, syukur dengan lidah. Syukur dengan anggota, dia buat amal soleh. Apa-apa yang dikasih oleh Tuhan, dia buat. Sembahyang, lain daripada sembahyang hak wajib, dia buat sunat. Dia berpuasa, selain daripada puasa yang wajib, dia puasa sunat. Barulah kita benar-benar menghargai kesihatan yang dikurniakan oleh Allah. Kalaulah seseorang tu tahu betapa hebatnya sesuatu ibadat yang dilakukan, Tuhan jelmakan ibadat itu dengan satu lembaga, dengan satu rupa. Di akhirat nanti yang akan menyambut seseorang yang melakukan amal soleh ini. Dan dia akan memakaikan kepada orang yang melakukan amal soleh itu dengan pakaian yang sangat cantik. Ketika manusia lain berada dalam keadaan keluh kesah, dalam keadaan serba kepayahan di alam mahsyar, tiba-tiba orang yang melakukan amal soleh
Dia dipakaikan dengan pakaian yang cantik, dia beri layanan yang baik. Kalaulah dia tahu perkara ini, kenapa dia mensia-siakan peluang ketika dia sihat? Dia tidak melakukan sesuatu amal yang boleh menjadi kebanggaannya ketika dia berada di alam mahsyar. Seterusnya kata Al-Hakim lagi, saya heran pada manusia yang nyenyak tidur dari awal malam sehingga di akhir pagi. Kenapa dia tak menggunakan sedikit daripada waktu malam untuk dia sembahyang malam, untuk dia berdoa kepada Tuhan, memohon keampunan daripada Allah. Sedangkan di antara waktu yang sangat dikasihi oleh Tuhan ialah waktu sahur. Tuhan kasih benar orang yang beribadat di waktu itu, orang yang beristighfar di waktu itu, orang yang berdoa di waktu itu. Kenapa seseorang itu dia menghabiskan sepanjang malam tanpa dia ingat waktu yang baik ini untuk dia melakukan sedikit amal soleh yang boleh menjadi bekal ketika dia berada di alam akhirat. Seterusnya kata Al-Hakim, saya juga merasa hairan terhadap orang yang berani melawan larangan Allah, menentang larangan Allah, padahal dia mengetahui Allah akan memberi balasan kepada setiap kelakuan manusia, sama ada baik dan buruk. Baik ataupun buruk, ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapalah seseorang itu berani melakukan perkara yang dilarang oleh Tuhan, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu bahawa serengan-rengan azab di dalam neraka diletakkan sedikit bara api di bawah tapak kaki, tempat lain tak disentuh oleh api, hanya sedikit sahaja bara api diletakkan di bawah tapak kaki. Tetapi dahsyatnya neraka, sedikit bara api yang berada di bawah tapak kaki ini menyebabkan mendidih otak di kepala, masuk seluruh jasad. Oleh kerana itu kata Al-Hakim, kenapa berani manusia menentang larangan Allah, mencabar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, wahai saudaraku yang seagama denganku, jangan sekali-kali kamu berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaibai berkata, aku telah mendengar An-Nu'man bin Bashir meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berkata, al-halalu bayyinun wa haramu bayyinun wa ma bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubhati faqad waqa'a fi harami karra'i yar'a ghanama hawla al-himaya yushiku an yaqa fihi ala wa inna likulli malakin hima wa inna himaya Allahi maharimuhu ala wa inna fil jasadil mudghah fa iza salahat jasadu kulluh wa iza fasadat jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Rasulullah berkata, perkara yang halal itu jelas, ramai orang tahu benda yang halal, dan yang haram juga jelas, orang tahu, tetapi ramai yang tak tahu benda yang
berada di tengah-tengah antara halal dengan haram. Iaitulah perkara syubhah yang tak pasti, halal ataupun haram, yang belum diketahui hukumnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, ramai manusia tak tahu. Dan sesiapa yang ada sifat wara', maka dia akan ada rasa takwa dalam hati. Dia tak berani mengambil perkara yang syubhah. Perkara yang syubhah dia akan tinggalkan. Dan Nabi kata sesiapa yang meninggalkan syubhah, benda yang belum jelas halalnya, maka dia telah menyelamatkan agamanya, dia telah menyelamatkan maruahnya. Dan sesiapa yang telah terjatuh, yang telah melakukan sesuatu yang syubhah, yang terjatuh pada syubhah, maka bermakna dia telah terlibat dengan sesuatu yang haram. Seumpama seorang pengembala kambing, dia lalu satu jalan, jalan kiri kanan jalan itu ada tanaman orang. Dia lalu di tengah-tengah itu, dengan kambingnya yang ramai itu, kambing yang banyak ekor itu lalu. Maka telah timbul perasaan dalam hati dia, adakah kambingku ni telah makan daun pokok-pokok yang ditanam oleh petani ini, ataupun kambingku hanya lalu saja. Menjadi keraguan kepadanya. Apabila dia ragu terhadap sesuatu perkara itu, bermakna dia telah terjatuh, menjatuhkan dirinya pada perkara yang syubhah. Dan ketahuilah, Nabi kata, bagi setiap orang raja ada kawasan larangannya. Dan ketahuilah sesungguhnya kawasan larangan Allah ialah perkara yang diharamkannya. Dan ketahuilah wahai manusia, inna fil jasadil mudghah, sesungguhnya dalam satu badan manusia ada seketul darah, seketul daging. Fa iza salahat jasadu kullu, apabila seketul darah ini, segumpal darah ini baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Dan apabila ianya rosak, maka rosaklah jasad seluruhnya. Ketahuilah, darah yang aku maksudkan itu, ketulan daging yang aku maksudkan itu ialah hati. Apabila hati manusia ada sifat takwa kepada Allah, maka seseorang itu akan hidup dengan selamat. Dia akan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Apabila dalam hati seseorang manusia tidak ada sifat takwa, maka sudah tentu dia akan terlibat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu, tiap-tiap sesuatu itu ada sempadannya. Dan sempadan Islam itu ada 4. Yang pertama wara'. Wara' ni dia cukup cermat, berhati-hati dalam hidup. Dia pastikan yang halal, dia meninggalkan yang belum jelas halalnya. Yakni berhati-hati dari segala yang syubhah. Yang kedua, kata Abu Musa, ada sifat tawaduk. Dia rasa rendah diri. Dia rasa dia banyak kekurangan. Dia rasa dia banyak kelemahan. Yang ketiga, dia ada sifat syukur. Bersyukur kepada Allah. Kemudian yang keempat, ada sifat sabar. Maka kata Abu Musa Asy'ari, wara' itu merupakan kunci daripada sesuatu perkara. Tawaduk itu bererti bebas daripada kesombongan. Bila orang ada sifat rendah diri, mana bebaslah dia daripada sifat sombong. Sabar menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Imam Ghazali kata sabar ni, sabar dalam mengerjakan taat.
puasa letih, lapar, tapi dia sabar. Sabar dalam melakukan taat. Dan yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Peluang nak buat maksiat tu ada, tapi dia sabar. Kerana takut kepada azab Tuhan. Jadi sabar tu, sabar dalam melakukan taat dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian bila sabar menyelamatkan seseorang daripada api neraka. Dan syukur itu menyebabkan seseorang itu mencapai syurga. Dengan syukur dia akan dikasihi oleh Allah. Diriwayatkan Nabi pernah berdoa, Allahumma ja'alni syakura, Allahumma ja'alni syakura, Allahumma ja'alni syakura, Allahumma ja'alni sabura, Allahumma ja'alni fi aini sarira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadilah aku ni orang yang bersyukur. Nabi ulang 3 kali. Ya Allah, jadilah aku ni orang yang bersyukur. Ya Allah, jadilah aku ni orang yang bersyukur. Ya Allah, jadilah aku ni orang yang sabar. Ya Allah, jadilah diri aku, pada pandangan mata aku banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak benda yang perlu diperbaiki. Wa fi a'yunin nasi kabira. Tapi jadilah diriku pada mata manusia, pada mata orang ramai melihat aku ni hebat, melihat aku ni baik. Sebab Nabi dia tak mau dia dicerca oleh musuh. Kita juga tak mau kita minta berlindung daripada orang mencerca kelemahan kita. Cukuplah Allah yang mengetahui kelemahan yang ada pada kita, dan kita membetulkan segala kelemahan dan kekurangan. Seterusnya, Abu Lis al-Samarqand berkata, tanda warak itu, jika ia telah menganggap ada 10 macam kewajipan terhadap dirinya. Nak tahu orang tu ada warak tak? Ada ataupun tidak sifat warak? Dia tengok dalam diri dia. Dia menganggap yang pertama, menjaga lidah dia, sentiasa hati-hati menjaga lidah dia daripada mengumpat. Dia bimbang kalau dia termasuk dalam orang yang suka mengumpat. Kerana Nabi sebut mengumpat ini menyebabkan seseorang itu diazab di alam kubur. Yang kedua, dia bimbang kalau dia terlibat dengan su'uzan, sangka buruk. Maknanya dia akan meninggalkan sifat sangka buruk orang. Dia tidak menaruh perasaan buruk terhadap orang. Kemudian orang yang warak ini juga dia akan meninggalkan sifat menghina orang lain. Dia tak pandang orang lain dengan pandangan hina. Dan orang yang ada sifat warak itu, dia akan memejamkan matanya dari benda yang haram. Perkara yang diharamkan lihat oleh Allah, dia tak akan lihat. Kalau dia lihat, dia akan segera bertaubat kepada Allah. Kemudian orang yang ada sifat warak ini, dia akan bercakap dengan percakapan yang benar. Kerana Nabi kata, qulil haq walau kana murra. Berkata benarlah kamu walaupun perkara itu terlalu pahit. Dan di antara tanda orang yang ada sifat warak ialah dia sentiasa mengingatkan Allah. Nak makan ingat Tuhan, nak jalan ingat Tuhan, nak tidur ingat Tuhan. Sebab tu kita diajar dengan bermacam-macam zikir. Nak makan sebut nama Tuhan, nak masuk tandas sebut nama Tuhan. Kemudian orang yang ada sifat warak, dia akan membelanjakan hartanya dengan cara yang betul. Dia guna pada perkara yang dibenarkan oleh agama. Dia tidak bakhil terhadap orang yang wajib dia belanjakan. Kemudian orang yang ada sifat warak,
Dia tidak ingin kepada pujian dan sanjungan orang. Dia buat sesuatu mengharapkan balasan baik daripada Tuhan. Sama ada orang nak puji ataupun tidak, itu bukan urusan dia. Yang penting sesuatu perkara dibuat adalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal Allah Ta'ala puji, asal Allah Ta'ala suka, maka dia buat perkara itu. Walaupun manusia tidak pernah sanjung terhadap kebaikan yang dia buat. Kemudian orang yang ada sifat warok ini sentiasa menjaga sembahyang. Sembahyang adalah ibadat yang mula-mula ditanya oleh Allah apabila seseorang itu sampai di alam barzakh. Jadi kalau sembahyang itu sempurna, maka segala perhitungan yang lain, segala amalan yang lain akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, yang ke-10 di antara tanda orang ada sifat warok, dia istiqamah, tetap pendirian. Dia akan sentiasa dengan agama walaupun di mana dia berada. Dia akan meletakkan agama perkara yang asas dalam hidup dia. Dia akan cari keredaan Tuhan. Dia akan mengutamakan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sifat-sifat yang perlu ada pada diri seseorang yang beriman. Kerana dengan adanya sifat warok ini, dia akan menjadi insan yang soleh, yang akan dikasihi oleh Allah, dan seterusnya dapat menyelamatkan dirinya di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu war ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.